Seiring kehaluan capai apa diciptakan, keazaman di dada untuk menggapai impian. Kita akan bersatu bina perubahan, menghadapi rintangan tak rela kecundaan. Utamakan kebenaran, adil dan kejujuran. Jati diri harapan, tingkatkan keyakinan. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita membela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita bersama. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita membela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita bersama. Bersama dengan saya, Maria, di MyFM, My Anti-Corruption Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada rakan pendengar kita tentunya di Facebook page SPRM. Apa khabar semua? Di mana hari ini merupakan 23 Ramadan dan kalau kita lihat di social media sudah ramai yang buat persiapan hari raya. Dah jam kan? Baru-baru ni ada event di MyTech dan juga di mana tu Hanis? PWTC yang ada event di mana ada jualan baju raya dan ramai yang berpusu-pusu ke KL lah, ke Kuala Lumpur untuk ke ibu kota untuk membeli persiapan hari raya. Dan bagaimana pula dengan pendengar kita, dah beli baju raya ke tak? Ataupun masih mencari ataupun tengah tunggu baju raya sampai depan rumah. Ada yang beli online, ada yang ada problem kan? Ramai yang suka beli secara orang kata di kedai sebab senanglah untuk kita ukur mengikut saiz kita lah. Macam mana pula dengan Encik Muhammad Razin, dah buat persiapan raya? Alhamdulillah dah settle lah. Okey, sebelum kita masuk topik kita pada hari ini, kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Razin Roslan, iaitu Pegawai Perhubungan Awam
Cawangan Industri Khusus Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Apa khabar Encik Razin? Baik, Alhamdulillah. Ni adalah pertama kali datang ke SPRM, betul tak? Betul, tak pernah lagi datang sini. Adalah pertama kali lah. Apa reaksi rakan sekerja bila tahu Encik Razin datang ke pejabat SPRM? Ramai yang terkejut lah sebab tiada sebab untuk kita datang SPRM, melainkan ada kes ke apa. Betul. Tapi saya dah beritahu yang saya datang untuk menyampaikan tentang maklumat percukaian lah kepada pendengar MACC FM. Dan topik kita pada hari ini adalah seperti yang kita di Facebook, tertera di Facebook, iaitu berkenaan dengan e-filing. Kenapa tangguh jika semuanya boleh online? Di mana adakah para pendengar kita, tuan-tuan dan puan-puan semua tahu ataupun sedar bahawa setiap pendapatan yang kita terima, yang diterima, tidak kiralah daripada sumbernya, perlu dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Boleh komenlah, adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu sebenarnya setiap pendapatan yang kita terima adalah perlu dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, itu LHDN lah. Sama ada pendapatan tuan-tuan dan puan-puan berpunca daripada penggajian maupun perniagaan, kedua-duanya sebenarnya perlu dilaporkan menerusi program memfailkan borang nyata BN atau juga dikenali sebagai program Jom Klik Hasil, di mana program ini juga telah bermula pada 1 Mac yang lalu dan akan berakhir pada hujung bulan April bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai pendapatan penggajian sahaja. Dan manakala bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai pendapatan perniagaan pula, tuan-tuan dan puan-puan semua, para pendengar kita semua, masih ada masa lagi sehingga hujung bulan Jun untuk laporkan pendapatan kepada hasil. Okey, baiklah. Saya nak ucapkan selamat datanglah kepada Encik Razin kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini ingin berkongsi mengenai topik kita, iaitu, saya ulangi sekali lagi, e-filing kenapa tangguh jika semuanya boleh online. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan topik yang berkenaan dengan e-filing ni, mungkin Encik Razin boleh jelaskan terlebih dahulu kepada pendengar yang masih kurang faham sebenarnya apa itu e-filing. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih Puan Maria atas pengenalan sebentar tadi. Dan terima kasih juga kerana memberikan peluang kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk bercakap tentang cukai kepada pendengar MACC FM. Okey, berbalik kepada soalan tadi, e-filing sangat sinonim dalam musim penghantaran borang nyata atau lebih dikenali sebagai program Jom Klik Hasil yang diadakan setiap tahun bermula 1 Mac sehingga 15 Mei bagi yang berpendapatan penggajian, iaitu orang yang makan gaji. Manakala orang yang berpendapatan perniagaan, orang yang menjalankan perniagaan adalah sehingga 15 Julai. Okey, yang program yang sedang berlangsung ini menggalakkan pembayar cukai untuk menghantar borang nyata secara elektronik sahaja dengan menggunakan aplikasi MyTax. Untuk maklumat semua, e-filing merupakan salah satu perkhidmatan percukaian secara online yang terdapat dalam perkhidmatan Easy Hasil, di mana tuan-puan boleh mengakses pautan tersebut melalui www.mytax.hasil.gov.my. E-filing juga membolehkan individu untuk menghantar borang nyata bagi tahun taksiran tertentu secara online saja, yang ternyata lagi cepat, mudah dan tepat. Betul, senang sekali bila ada kaedah ini, sebab ramai mungkin ada yang tak ada masa kan, kekangan daripada segi masa, ada yang malas kan nak hadap jam semua, boleh menerusi online sahaja. Itu lebih senang lah. Dan siapakah individu yang perlu melaporkan pendapatan kepada hasil bagi tujuan cukai pendapatan? Okey, sebenarnya ramai yang masih keliru ataupun kurang faham berkenaan layak atau tidak seseorang itu dikenakan cukai. So di sini saya ingin membantu pendengar untuk memahami dengan lebih baik tentang cukai pendapatan. First kali dari segi konteks percukaian, cukai pendapatan dikenakan terhadap setiap individu bagi pendapatan yang terakru atau terbit di Malaysia
atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia bagi setiap tahun taksiran. Dia macam susah nak faham. Okey, saya cuba terangkan ya. Bercakap dengan siapa yang perlu lapor pendapatan, dalam bahasa mudahnya, cukai pendapatan akan dikenakan ke atas perniagaan atau profession yang menerima kemasukan wang ke dalam akaun bank individu. Ini termasuklah YouTubers, Insta famous, influencer, mereka yang membuat peer review dan lain-lain lagi. Bukan itu saja, bahkan cukai pendapatan juga dikenakan ke atas individu yang menerima pendapatan penggajian, iaitu orang yang menerima gaji dan layak dipotong cukai menerusi potongan cukai bulanan PCB. Para pendengar boleh merujuk ke laman web kami www.hasil.gov.my untuk mendapatkan senarai pendapatan yang dikenakan cukai bagi individu. Macam mana? Pergi ke laman web kami, tekan perkhidmatan, pilih individu, tekan pengenalan cukai pendapatan individu dan klik bila dikenakan cukai. Dan saya baru tahu sebenarnya, contohnya YouTuber, Insta famous, mungkin TikToker sekarang ni kan dah dapat hasil daripada sesebuah orang kata konten mereka. Kiranya mereka juga dikenakan perlu membayar cukai. Betul tak? Betul. Maksudnya itu merupakan di bawah bisnes ataupun macam mana? Perniagaan ataupun dari segi YouTuber semua ni, kita boleh sebagai kalau benda tu berkala, kita boleh anggap sebagai pergajian lah. Kalau benda tu macam sekali-sekali tu, kita anggap sebagai perniagaan lah. Saya rasa berkala sebab mereka perlu menyiapkan ataupun membuat konten. Mereka mempunyai masa-masa tertentu yang perlu disiapkan. Itu dah dikira penggajian lah kan? Kalau penggajian ni dah ada majikan. So kalau macam dia tak ada majikan, kita anggap sebagai perniagaan. Perniagaan. Okey, apakah kepentingan untuk sebenarnya apa kepentingan untuk melaporkan pendapatan dan juga membayar cukai? Ramai tak tahu sebenarnya. Okey, kalau tuan-puan melaporkan pendapatan dan membayar cukai, pertama sekali dia akan membantu tuan-puan untuk mengesahkan pendapatan yang diterima bagi sebarang urusan rasmi dan memudahkan tuan-puan untuk mendapatkan bantuan khas kerajaan jika layak. So yang ini kalau kita ada pendapatan lain selain daripada gajian, tuan-puan hanya perlu menghantar borang dan menyatakan berapa jumlah wang yang diterima lah. So that kalau kita ada pendapatan lain, kita boleh sahkan yang itu adalah sebahagian daripada pendapatan individu. Okay, yang kedua adalah dia akan memudahkan tuan-puan untuk lulus permohonan pinjaman kewangan, termasuklah bagi tujuan pembelian rumah atau kenderaan. Selalunya bank akan part of the requirement lah, bank akan minta salinan borang nyata pun salinan pengesahan untuk yang mengatakan pemohon dah menghantar borang nyata. So dia boleh menguatkan lagi lah permohonan pinjaman kewangan. Dan yang ketiga, yang ni yang paling penting sekali, iaitu tuan-puan akan membantu kerajaan mentadbir dan mengurus negara serta membantu perbelanjaan pembangunan negara. Macam mana dari segi macam mana duit cukai itu kita akan salurkan dari segi untuk kemudahan fasiliti awam, perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi manfaat cukai yang boleh kita nikmati bersama. Sebenarnya ramai yang tak tahu cukai yang kita bayar adalah berbalik kepada kita balik. Betul. Kan. Ramai yang macam berkira katanya bayar cukai tapi apa yang kita dapat. Sebenarnya contoh yang tadi perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat itu membawa pulang kepada individu yang bayar cukai tersebut. Dan tadi Encik Razin ada maklumkan siapa yang perlu lapor pendapatan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk laporkan pendapatan kepada hasil secara online, terutamanya kepada pembayar cukai yang baru-baru nak bayar cukai kan, tak tahu sangat lagi macam mana tu. Okey, kepada pembayar cukai yang baru, tuan-puan boleh melaporkan pendapatan menggunakan perkhidmatan online iaitu e-filing di aplikasi MyTax www.mytax.hasil.gov.my. Bukan sekadar lapor je, tapi tuan-puan juga boleh membayar cukai pendapatan
sekiranya ada menggunakan bayar hasil yang terdapat di aplikasi MyTax. Di sini saya akan terangkan 4 langkah bagi pembayar cukai baru untuk melaporkan pendapatan secara online. Okey, yang pertama sekali, tuan-puan kena mendaftar nombor cukai pendapatan individu. Okey, macam mana? Klik ke aplikasi MyTax, pilih perkhidmatan easy hasil, klik e-daftar, pilih daftar individu, isi borang pendaftaran online dan klik hantar. Senang je. Okey, yang kedua, bila tuan-puan dah dapat nombor cukai pendapatan, untuk akses e-filing kita kena ada nombor PIN e-filing, iaitu nombor PIN sementara. Macam mana? Kita semua akan pergi ke MyTax lagi sekali. Pilih bantuan lanjut, hubungi kami. Klik permohonan nombor PIN e-filing. Sediakan dokumen yang diperlukan, iaitu salinan IC tuan-puan. Seterusnya isi borang permohonan online dan muat naik dokumen yang saya sebutkan tadilah, salinan IC, dan klik hantar. Pemohon akan mendapat 16 digit nombor PIN menerusi email yang telah didaftarkan dalam tempoh 3 hari bekerja. Okey, sekarang ni kita dah dapat nombor cukai pendapatan, dah ada nombor PIN e-filing. Seterusnya kita nak login ke portal e-filing pula. Masuk ke aplikasi MyTax tadi, pilih perkhidmatan easy hasil, klik e-filing. Bagi pembayar cukai yang baru kali pertama nak login, pilih login kali pertama. Masukkan IC dan 16 digit nombor PIN yang tuan-puan dapat tadilah. Dan sistem akan minta tuan-puan untuk bina kata laluan yang baru. Okey, dekat sini lepas je puan dah bina kata laluan yang baru, barulah tuan-puan boleh akses e-filing, masukkan nombor IC dan kata laluan baru yang tuan-puan dah create tadilah. Okey, yang keempat adalah pilih jenis borang nyata pendapatan yang betul. Okey, kat sini ramai yang silap. Okey, bagi individu pemas tautin yang tidak menjalankan perniagaan, iaitu orang yang makan gaji, kita kena pilih borang nyata BE. Saya ulang ya. Individu pemas tautin yang tidak menjalankan perniagaan yang makan gaji, pilih borang nyata BE. Bagi individu pemas tautin yang menjalankan perniagaan, pilih borang B. Manakala individu bukan pemas tautin, pilih borang M. Harap tuan-puan dapat memilih borang yang nyata yang betul dan tahun taksiran yang betul. Kalau nak hantar untuk tahun 2021, pilih tahun taksiran 2021. Mungkin ada yang tak sempat ataupun ada yang tak boleh catch up apa yang Encik kongsikan tadi kan. Mana lagi nak dapatkan info ni, cara nak daftar? Semua ni kita ada dekat di laman web kami, www.hasil.gov.my. Kat situ ada cara-cara untuk mendapatkan pendaftaran, ataupun boleh pergi ke aplikasi MyTax jugalah. Okey, baiklah. Saya rasa kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, kita sambung lagi berkongsi mengenai topik kita pada hari ini hanya di MyFM, My Anti-Corruption Channel. Tadi aku nak saman peniaga tak ada lesen. Tiba-tiba dia hulur 100. Aku bagi tahu tu rasuah tapi dia degil. Aku laporlah ke SPRM. Syabaslah. Kerja penguatkuasa macam kita ni memang terdedah dengan peluang rasuah. Harap-harap ramai yang sedar pasal benda ni. Yelah, kenalah berubah. Barulah bersih imej penjawat awam. Perangi pemberi rasuah. Laporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hubungi 1800-886000 atau email info@sprm.gov.my. Bersama lakukan perubahan, perangi rasuah. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membantras gejala rasuah. Pesanan ini dibawakan oleh MyFM, My Anti-Corruption Channel. Aku sedar, aku telah jauh padamu, oh kasih. Sememangnya kau ada pada diri.
Awak ke Wisma tadi? Beza betul lah. Dulu banyak betul borang, sekarang dah senang. Betul tu, Wak. Kan kerajaan elektronik katanya. Sekarang pun banyak dah guna secara dalam talian. Bila banyak menggunakan sistem ni, peluang dan ruang rasuah boleh kita tutup. Wak setuju. Lebih cekap dan cepat. Barulah rasuah dapat kita cegah. Integriti penjawat awam juga meningkat, Wak. Macam saya. Jangan beri dan jangan terima rasuah. Hubungi 1-800-886-6000 untuk melapor kes rasuah. Gembira semacam je kau ni, Leah. Memanglah. Dapat projek baru, aku rasuah orang dalam. Salah ni, Leah. Kau makan rasuah semata-mata nak kerja. Kau tak takut ke kena tangkap? Puan Leah, kami SPRM. Kami terima aduan Puan telah beri rasuah kepada penjawat awam. Sila ikut kami. Jangan beri dan jangan terima. Anda boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Rasuah merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang. Tidak kiralah mereka yang berada di dalam arena sukan atau mana-mana industri. Sesiapa sahaja yang terjebak dengan rasuah boleh didenda dan dipenjara. Oleh itu, sama-samalah kita berganding bahu memerangi rasuah. Rasuah musuh negara. Saya Safi Sali, pemain bola sepak profesional Malaysia. Pesanan ini khas buat pendengar Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Malaysia kita aman damai, bebas dari rasuah. Membina hidup berwawasan, jamin kebahagiaan. Derita di masa lalu jadi pengajaran. Kita pelihara negara bermaruah, wujudkan masyarakat bebas dari rasuah. Mari kita semua bersama membantas rasuah demi mengharumkan nama negara. Di mata dunia menjadi kemegahan bangsa dan negara Malaysia. Jangan diabaikan, tanggung jawab bersama, bebaskan dari ancaman rasuah. Hapus rasuah, hapus rasuah. Rezeki yang halal dicari, tubuh dan minda pasti, sihat bersih suci, teguh jati diri. Marilah bersama kita hapuskan rasuah.
bersama membanteras rasuah demi mengharumkan nama negara di mata dunia, menjadi kemegahan bangsa dan negara Malaysia. Jangan diabaikan tanggung jawab bersama, bebaskan dari ancaman rasuah. Seiring kehaluan, capai apa diciptakan, keazaman di dada untuk menggapai impian. Kita akan bersatu bina perubahan, menghadapi rintangan, tak rela kecungan. Utamakan kebenaran, adil dan kejujuran. Jati diri harapan, tingkatkan keyakinan. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita pembela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita bersama. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita pembela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita, mampu mengorak dan menyusun langkah ke hadapan, bersama lakukan perubahan, perangi rasuah musuh kita bersama. Bersama dengan saya, Maria, di MyFM, My Anti-Corruption Channel. MyFM, My Anti-Corruption Channel masih bersama saya, Maria, di slot Sembang Tamu, dan kita masih bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Razin Roslan, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Industri Khusus Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan saya ulangi lagi, topik kita pada hari ini adalah kita bercakap mengenai e-filing. Kenapa tangguh jika semuanya boleh online? Tadi kita ada cakaplah sikit, kita ada terangkan apa itu e-filing. Mungkin bagi anda yang terlepas, anda boleh lihat kembali live ini dan kita akan save selepas saja tamat
perkongsian kita pada pagi ini. Dan kita nak sambung kembali, iaitu apabila ingin gunakan e-filing, pembayar cukai juga perlu pastikan betul-betul apakah pelepasan yang mereka boleh tuntut untuk mengurangkan jumlah pengenaan cukai pendapatan. Boleh Encik Razin kongsikan berkenaan pelepasan baharu yang ditawarkan kerajaan untuk tahun taksiran 2021? Okey. Bagi tahun taksiran 2021, terdapat 26 jenis potongan individu dibenarkan sebagai pelepasan cukai. Saya akan kongsikan secara ringkasnya pelepasan baru yang diperkenalkan bagi tahun taksiran 2021. Okey, yang pertama adalah perbelanjaan rawatan perubatan menyediakan keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Tuntutan ini adalah terhad RM8,000 sahaja. Bagi individu yang membuat tuntutan ini, dia mestilah disokong oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia MPM yang mengesahkan bahawa keadaan kesihatan ibu bapa memerlukan rawatan perubatan, keperluan khas atau perkhidmatan penjagaan terhad RM8,000. Okey, yang kedua, tambahan di bawah pelepasan yuran pengajian. Untuk makluman semua, yuran pengajian untuk diri sendiri juga boleh dituntut pelepasan cukai, di mana potongan adalah terhad RM7,000 ke atas yuran yang dibelanjakan bagi mengikuti kursus pengajian, iaitu kursus selain ijazah di peringkat sarjana atau doktor falsafah, ataupun ijazah di peringkat sarjana atau doktor falsafah Malaysia yang diluluskan oleh Menteri Kewangan. Okay, apa yang barunya adalah kita ada buat tambahan RM1,000. Ini ada terhad RM1,000, maaf ya. Terhad RM1,000, iaitu kursus meningkatkan kemahiran diri, upskilling atau memajukan diri, self enhancement, dalam apa-apa bidang kemahiran yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Okey, seterusnya yang ketiga adalah ini yang baru, iaitu perbelanjaan suntikan vaksin bagi diri sendiri, pasangan atau anak. Okey, pelepasan ini terhad RM1,000. Ada 8 jenis vaksin yang layak dibenarkan potongan. Saya sebutkan 5 yang famous lah. Okey, yang pertama adalah pneumococcal. Yang kedua adalah HPV, human papilloma virus. Yang ketiga influenza. Yang keempat rotavirus. Dan yang kelima ni adalah yang paling famous lah sekarang ni, iaitu vaksin COVID-19. Yang ini terhad RM1,000. Okey, yang keempat adalah ujian saringan serta pengasanan COVID-19, termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, pasangan atau anak. Yang ini terhad RM1,000. Okey, yang bagi individu yang menuntut pelepasan ini, dia perlu dibuktikan dengan resit yang dikeluarkan oleh hospital atau klinik atau pengamal perubatan yang berdaftar dengan MPM, iaitu Majlis Perubatan Malaysia. Dan yang terakhir adalah tambahan pelepasan di bawah gaya hidup khusus berkaitan dengan aktiviti sukan. So bagi tahun taksiran 2021 ni, tambahan pelepasan turut diberikan bagi perbelanjaan berikut. Yang pertama adalah pembelian peralatan sukan. Yang kedua adalah bayaran sewaan fee kemasukan fasiliti sukan seperti gymnasium. Dan yang terakhir adalah bayaran fee pendaftaran bagi penyertaan apa-apa pertandingan sukan yang mana penganjur tersebut diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Tiga-tiga pembelanjaan ini adalah terhad RM500 sahaja. Okey, kalau tuan-puan terlepas apa yang saya sebutkan tadi ataupun nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang senarai penuh pelepasan tahun taksiran 2021, tuan-puan boleh melayari laman web kami www.hasil.gov.my. Dekat situ ada nota penerangan BE bagi tahun taksiran 2021. Boleh ke www.hasil.gov.my. Boleh baca balik secara detail. Okey, baiklah. Bilakah tarikh akhir untuk laporkan pendapatan kepada hasil, iaitu menerusi e-filing? Okey, bagi individu yang
berpendapatan pengajian, iaitu orang yang makan gaji, tuan-puan boleh melaporkan pendapatan dengan menghantar borang BE secara e-filing sebelum atau pada 15 Mei 2022. Manakala individu yang menjalankan aktiviti perniagaan, tuan-puan perlu menghantar borang B secara e-filing pada atau sebelum 15 Julai 2022. Tuan-puan boleh menggunakan perkhidmatan online untuk melapor dan membayar cukai menerusi aplikasi MyTax. Bukan sekadar lapor, tapi harap tuan-puan tak lupa untuk membuat bayaran sekiranya ada dalam tempoh yang ditetapkan. Dan Encik Razin, dalam kita semua ni setengah sibuk untuk laporkan cukai pendapatan. Scammer juga sekarang ni turut sama sibuk lah untuk menipu daya mangsa. Mungkin Encik Razin boleh kongsikan di sini apa yang boleh kita membezakan antara panggilan sebenar daripada hasil dengan panggilan scammer. Even saya sendiri pun terima panggilan daripada scammer dah banyak kali lah. Kami daripada lembaga hasil dalam negeri, awak ada buat ni bla bla bla, cukai tak bayar. Macam mana kita nak bezakan sebenarnya? Okey, Puan Mariam, dalam kita sibuk nak tunaikan tanggungjawab sebagai pembayar cukai ni, scammer pun dia ambil kesempatan untuk menipu orang ramai. So dekat sini saya akan cuba kongsikan antara perbezaan antara taktik scammer dengan prosedur sebenar hasil. Okey, dari first kali iaitu waktu dan masa mereka menghubungi pembayar cukai lah. Bagi scammer selalunya dia akan call tak kira waktu, termasuk hari cuti. Manakala bagi hasil kita akan call pada hari dan waktu bekerja sahaja. Okey, nombor telefon yang digunakan pula bagi scammer selalunya dia akan guna nombor telefon handphone peribadi. Betul. Tapi sekarang ni ada yang canggih, dia ada yang gunakan nombor telefon pejabat. Betul. Tapi kalau hasil kita akan gunakan talian tetap sahaja. Okey, dari segi cara komunikasi dengan pembayar cukai untuk pemakluman tunggakan, selalunya scammer kalau macam Puan Maria cakap tadi, dia ada menerima panggilan daripada scammer kan. Selalunya dia akan menggunakan mesin rakaman suara. Dia akan start dulu macam tekan 1 saya dari lembaga hasil dari negeri Malaysia, tuan-puan ada tunggakan sekian-sekian. Tapi kalau hasil, kita pegawai sendiri akan hubungi pembayar cukai secara teruslah tanpa menggunakan mesin rakaman suara. Kalau saya pula macam ni, LHDN call lah daripada scammer lah. Kalau nak bercakap dengan pegawai ni tekan 1. Kita tak tahu kenapa call, lepas tu suruh kita tekan 1 pula kan. Itu dah pelik lah. Kadang-kadang kita orang layan je kat atas tu. Kat office tu layan je. Sebab kita dah tahu scammer sebenarnya. Tapi saya pun pelik kenapa masih ada lagi orang yang terpedaya. Sebenarnya kita dapat bezakan lah yang mana scammer ataupun yang betul. Lagi? Betul. Okey, dari yang seterusnya iaitu kaedah bayaran tunggakan cukai. Okey. Scammer tadi dia kata kita ada hutang ataupun cukai, ada tunggakan cukai, tetapi bayaran yang perlu dipindahkan tu bukan je pergi ke LHDN, dia atas nama syarikat ataupun nama individu. Okey, kalau hasil kita akan menasihatkan pembayar cukai untuk membuat bayaran menggunakan perkhidmatan online, iaitu bayar hasil di aplikasi MyTax ataupun bayaran menggunakan cek atas nama Ketua Pengarah Hasil dalam negeri Malaysia sahaja. Okey, seterusnya iaitu sambungan panggilan kepada agensi lain. Inilah yang saya cakap. Scammer ni lepas je rakaman suara tadi, dia kata puan ada tunggakan cukai sekian-sekian, sila tekan 0 untuk bercakap dengan pegawai daripada PDRM ataupun daripada mahkamah. Selalunya dia akan minta dia akan transfer call ke agensi lain lah, scammer ni. Tapi kalau hasil, kita tak akan hubungkan panggilan pembayar cukai kepada mana-mana agensi lain lah. Dan yang paling penting adalah pengesahan. Selalunya scammer ni dia yang call kita, tapi dia yang pula minta pengesahan kan? Minta IC, alamat, nombor bank. Tapi dekat hasil kita ada semua maklumat pembayar cukai. So kita tak akan minta pembayar cukai untuk mengesahkanlah maklumat berikut.
So harapnya apa yang saya kongsikan sebentar tadi itu pendengar dapat berhati-hati dan lebih peka apabila menerima panggilan yang meragukan. Tapi apa yang saya sebut tadi tu sebenarnya ada banyak lagi taktik baru yang digunakan oleh scammer untuk memperdaya mangsa. Macam saya kata tadi, scammer tak semestinya pakai talian handphone peribadi je sekarang. Sekarang pakai talian tetap ada. Betul. Tengok-tengok itu pun nombor private number pun ada. Private number pun ada. Tengok nombor memang nombor office. So kita pun angkat, kita yakin itu adalah LHDN. So pastikan tuan-puan lebih berhati-hati, peka dan jangan mudah terpedaya lah. Sekiranya para pendengar diminta untuk membuat bayaran, sila dapatkan pengesahan dengan pihak hasil dulu. Jangan terburu-buru untuk membuat pindahan wang ke akaun yang kita sendiri tak tahu sama ada itu hasil ataupun akaun bank scammer. Bukan saja panggilan, tuan-puan juga kena pastikan yang untuk tidak klik apa-apa pautan yang dihantar menerusi email, WhatsApp, message di mana mangsa diminta untuk mengesahkan akaun bank dengan klik pada pautan yang dihantar. Kononnya untuk proses pindahan bayaran balik cukai lah. Selalunya bila kita terima mesej, dia kata okey, tuan-puan ada lebihan bayaran cukai sekian-sekian ringgit, beribu ringgit. Sila klik pautan tersebut untuk mengesahkan atau untuk menerima bayaran. So takut nanti bila kita klik, dia akan ada kebocoran maklumat lah. Betul. Contohnya sebab baru-baru ni dekat paper utusan dia ada maklumkan guru tertipu dengan panggilan LHDN. Dia ada buat transfer pindahan wang ke akaun bank yang beberapa akaun bank, kerugian hampir berjuta lah. So harapnya tuan-puan lebih berhati-hati dengan taktik scammer lah. Dapatkan pengesahan dulu dengan pihak hasil. Sekiranya betul LHDN yang buat pembayaran, dan barulah tuan-puan buat pembayaran melalui bayar hasil ataupun mana-mana cara yang betul lah untuk buat bayaran. Itulah ramai lagi yang tak aware sebenarnya berkenaan dengan taktik scammer ni. Kalau boleh kita semua jangan mudah untuk memberikan maklumat, contohnya IC, account number kepada individu yang kita tak kenali ataupun tak sahih siapa sebenarnya kan. Itulah yang kita perlu ingat selalu. Dan berdasarkan pengalaman, adakah pernah menghadapi situasi di mana individu cuba untuk ni kita beralih kepada bab rasuah pula kan, di mana pernah tak ada individu yang cuba untuk merasuah pegawai hasil bagi manipulasi jumlah pendapatan? Bagaimana pula hasil menangani situasi seperti ini? Tadi kita dah terangkan berkenaan dengan LHDN itu sendiri. Sekarang ni kita nak beralih ke topik yang lebih serius lagi lah, berkenaan dengan rasuah. Pernah atau tidak kes kejadian seperti ini berlaku? Since kita dekat SPRM, kita akan bercakap dengan pasal rasuah sikit lah. Okey, hasil sedar yang terdapat ruang dan peluang yang luas di mana pembayar cukai boleh menawarkan sebarang bentuk suapan kepada pegawai LHDN bagi tujuan memanipulasi pendapatan. Ada yang macam-macam cubaan lah. Tapi walau bagaimanapun belum ada lagi sebarang kes yang direkodkan bagi kesalahan tersebut, kerana hasilien komited dan terikat dengan Aku Janji Ikrar Bebas Rasuah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang telah ditandatangani oleh setiap pegawai. Hasil juga telah menguatkuasakan polisi anti rasuah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, di mana Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko JIPR telah mengeluarkan prosedur operasi standard, iaitu SOP, pelaporan tawaran dan aktiviti rasuah di hasil kepada seluruh warga kerja hasilien bagi menangani dan memerangi sebarang isu berkaitan gejala rasuah dalam organisasi ini. Hasil juga melalui pelaksanaan PERL, iaitu Pelan Anti Rasuah LHDNM 2019-2023, sentiasa komited untuk memerangi gejala rasuah, dan slogan benci rasuah sentiasa diterapkan dalam setiap individu pegawai hasilien
agar objektif organisasi kami ini selari dengan matlamat kerajaan, iaitu untuk menjadikan negara kita bebas rasuah di mata dunia. InsyaAllah. Sama-samalah kita berusaha untuk putuskan rantaian rasuah. Okey, apakah hukuman ataupun tindakan yang boleh dikenakan kepada individu yang gagal untuk menghantar e-filing? Okey, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu. Bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan penggajian dan PCB, mereka boleh memilih untuk tidak mengemukakan borang nyata atau menghantar e-filing pada hasil. Jika pilihan dah dibuat, iaitu tidak menghantar e-filing, maka PCB yang telah dipotong setahun tu dianggap sebagai cukai muktamad. Layanan cukai muktamad ini berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2014. Contohnya, kalau PCB tiap bulan kita potong RM50, setahun potong RM600. So kita anggap RM600 tu sebagai cukai muktamad individu tersebutlah kalau dia memilih untuk tidak menghantar borang nyata. Akan tetapi PCB sebagai cukai muktamad ni hanya layak dipilih sekiranya dia ada syarat-syarat lah. Pembayar cukai bekerja hanya dengan satu majikan. Yang kedua, suami atau isteri tidak membuat pilihan untuk ditaksir bersama di bawah Seksyen 45 Akta Cukai Pendapatan. Yang ketiga, dia mempunyai potongan PCB atau tiada PCB jika pendapatan di bawah tahap dikenakan potongan. Dan yang keempat adalah berkhidmat dengan majikan yang sama untuk tempoh kurang daripada 12 bulan. Dan yang terakhir adalah pekerja yang baru memulakan pengajian dan kurang 12 tahun dalam tahun taksiran berkenaan. Itu kalau syarat-syarat dia lah kalau memilih untuk cukai muktamad. Walau bagaimanapun, bagi individu yang berpendapatan perniagaan atau individu yang tidak layak memilih PCB sebagai cukai muktamad, di bawah peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1997, Seksyen 112-1, tuan-puan boleh dikenakan denda jika gagal menghantar e-filing, iaitu antara RM200 hingga RM20,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Saya ulang ya. Tuan-puan boleh didenda antara RM200 hingga RM20,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu adalah berkenaan dengan tidak kembalikan borang nyata cukai pendapatan, di mana peruntukan tu di bawah ACP 1967 kalau kita lihat di sini, dan juga RM200 hingga RM20,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan. Okey, sebelum kita nak tamatkan sesi perkongsian mengenai topik kita pada hari ini, apakah kata pesanan ringkas Encik Razin sendiri kepada pendengar Mac FM yang bersama kita di Facebook Live Mac FM? Silakan. Okey, cukai merupakan kaedah perkongsian rezeki daripada golongan yang berada dan layak dikenakan cukai kepada golongan yang kurang berkemampuan. Ringkasnya, cukai ini ialah konsep daripada rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat lah. Justru setiap rakyat kena memainkan peranan yang penting agar setiap daripada kita menyumbang kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat seluruhnya. Jadi, sebagai pembayar cukai yang bertanggungjawab, saya harap para pendengar dapat tunaikan kewajipan untuk melapor dan membayar cukai pendapatan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Saya harap yang para pendengar tidak menunggu sehingga minit-minit terakhir, last minute lah, untuk melaporkan pendapatan. Saya harap tuan-puan pergi masuk ke aplikasi MyTax dulu, tengok dari segi interface yang baru, dari segi pelepasan, boleh masuk dulu, test dulu dia punya password, takut terlupa, takut last minute nanti baru nak ingat, baru nak hubungi LHDN. So saya harap janganlah buat last minute. Dan bagi tuan-puan yang belum lagi lapor pendapatan bagi tahun taksiran 2021, gunakanlah e-filing sekarang. Ada banyak lagi masa. Kenapa perlu tangguh jika semuanya boleh online? Betul. Jangan lupa untuk bayar cukai. InsyaAllah cukai itu juga kembali kepada
kita. Ataupun kita juga dapat membantu orang-orang yang lebih susah lah kan untuk orang kata kemakmuran negara yang Encik Razin tegaskan sebentar sahaja tadi. Dan itulah kenapa tangguh jika semuanya boleh online. Tak payah dah kita nak bersesak-sesak ataupun kita nak bersusah payah ke kaunter pembayaran. Sekiranya kita boleh bayar menerusi online sahaja. Dan itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Razin Roslan, itu Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Industri Khusus Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita selama 1 jam pada hari ini. Dan diharapkan anda semua fahamlah apa yang kita kongsi pada hari ini, dan juga boleh ke laman web yang kita kongsikan. Apa tadi? mytax.hasil.gov.my untuk aplikasi e-filing. Manakala untuk mendapatkan apa-apa info, nota penerangan ataupun senarai pendapatan yang dikenakan cukai, boleh merujuk kepada laman web kami www.hasil.gov.my. Ya, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada para pendengar kita pada hari ini juga kerana sudi bersama dengan kita selama 1 jam, lebih kurang 1 jam. Dan kita bertemu kembali pada waktu yang lain pula hanya di FM My Anti Corruption Channel.